Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni, marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal barisan kepimpinan surau ini. Seterusnya tuan-tuan guru para ustaz, tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, adik-adik, anak-anak yang rahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah kita telah pun melangkah tahun baharu hijrah 1444 hijrah. Tuan-tuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ni dah pun masuk malam yang ke-22 dah. Kita berada bulan Muharram, tahun yang baharu. Cepat dan pantasnya masa bergerak, masa berlalu. Semua itu memberikan satu ingatan untuk kita bersama, bersiap sedialah. Kematian begitu pantas dan cepat juga sampai kepada giliran masing-masing apabila ketetapan takdir telah pun diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua antara insan yang telah diberikan kekuatan oleh Allah bersedia untuk menghadapi kematian. Orang-orang yang bersedia menghadapi kematian menandakan mereka ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang cerdik di sisi Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam yang digelar oleh Allah sebagai Al-Kaith. Al-Kaith madana ba'dal maut atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdik, orang yang pintar di sisi Allah adalah orang
yang sentiasa berusaha menyediakan bekalan-bekalannya selepas kematian. Ya tuan-tuan dan hadirin Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ni tuan-tuan, kita sambung semula perbincangan kita berdasarkan kitab Jawharatul Tauhid, permata tauhid ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung halaman 86, masih lagi membicarakan tajuk yang ke-19, keterangan khilaf pada pengucapan dua kalimah syahadah dan makna Islam menurut syarak. Betul? Oh, dah masuk tajuk ke-20, halaman 90. Okey. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang ke-20 itu amalan-amalan yang menjadi rukun Islam serta perbahasannya. Kata musannif, misalu hadzal hajj was salah kaza siyamu fadri waz zakah. Kata musannif, seumpama amalan ini adalah haji dan solat, demikian juga puasa dan zakat, maka ketahuilah. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang Islam, rukun Islam ni wajib diyakini 5 perkara tersebut dan tidak boleh dipersoal, tidak boleh dipertikai. Ini ketetapan yang telah pun ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sekitab hadis khususnya yang disusun oleh Imam An-Nawawi, Matan Arba'in, hadis susunan yang kedua, ketika Jibril alaihissalam datang berkunjung bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu para sahabat sedang berada di Masjidin Nabawi untuk mendengar majlis ilmu yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang berjubah putih dalam keadaan yang begitu kemas, jubahnya, pakaiannya yang begitu kemas, rambut hitam yang disisirnya itu dan begitu kemas dalam pakaian yang ada. Tiba-tiba datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus duduk di hadapan baginda, bertemu lutut. Lantas ia terus bertanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Yang ada 3 perkara besar yang ditanya: al-Islam, al-iman, al-ihsan. Kemudian barulah ditanyakan tentang mata sa'ah. Saya nak sebutkan dalam hadis itu, akhbirni anil Islam. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila atau kama qala. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan yang ada dengan pertanyaan persoalan itu. Baginda pun menegaskan rukun yang dikatakan Islam itu, hendaklah kamu melafazkan ucapan kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tunaikan solat, lakukan ibadat puasa bulan Ramadan, keluarkan zakat, dan tunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan. Lelaki yang bertanya ini lantas memberikan jawapan balas dengan melafazkan ucapan sadaqta, benar apa yang kamu ucapkan. Ini yang menyebabkan para sahabat yang berada di keliling Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tertanya-tanya. Dia bertanya, kemudian ia mengiyakan, membenarkan apa yang diberi jawapan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas selepas itu barulah ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang bilakah akan terjadinya kiamat. Selepas selesai 4 perkara besar yang ditanyakan ini, lelaki ini lantas bangkit dan meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat, khususnya Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini,
Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, kenal tak siapa lelaki yang datang tadi?" Lantas Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih mengetahui. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kalau kamu nak tahu, itulah dia tadi Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kamu tentang perkara yang disoalkan tadi." Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga antara perkara di antara pengajaran yang boleh dia dapati, ialah seorang guru tu pasti memiliki kelebihan ilmu yang lebih berbanding muridnya. Dan Jibril alaihissalam sebagai guru kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hubungan guru dengan murid itu kena akrab, kena hampir, kena dekat. Dalam majlis ilmu yang ada juga kena lebih dekat, lebih afdal. Itulah melalui peristiwa berkenaan untuk memperoleh keberkatan ilmu. Maka hubungan antara guru dan murid itu satu benda yang sangat penting. Apa yang nak disebutkan tentang Islam tadi, 5 rukun ini adalah sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, tak boleh dipersoal, tak boleh dipertikai, tak boleh untuk kata kita tinggalkan 4 sajalah atau kita tambah jadi 6 lah, tak boleh. Ini ketetapan yang telah pun diputuskan oleh Allah yang menurunkan Islam ini untuk dijadikan pedoman panduan ke atas setiap individu yang mengaku Islam melalui pengucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apakah yang disebut oleh musannif pengarang kitab ini. Pada baitnya itu, musannif pengarang meninggalkan satu rukun di antara rukun-rukun yang 5, yakni mengucapkan 2 kalimah syahadah, kerana penjelasan tentangnya sudah pun terdahulu. Pada siri yang bab yang ke-18, bab yang ke-19 telah pun dihuraikan panjang lebar perkara-perkara yang berkaitan dengan pengucapan kalimah syahadah. Adakah pengucapan kalimah syahadah itu perlu disebut? Atau sekadar hanya keyakinan dari hati seseorang dah memadai? Ataupun perlu ada keyakinan di dalamnya, pengucapan di lisannya, dan dibuktikan melalui pengamalan penghayatan. Telah panjang lebar kita telah membahaskan, cuma kita nak rumuskan yang pandangan yang kukuh dan kuat. 3 ni kena ada. Takrir bil qalbi, ya, tasdiq bil qalbi, takrir bil lisan, wal amal bil jawarih. Keyakinan di hati, meyakini kewujudan Allah, ketuhanan Allah, meyakini kerasulan Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan dibuktikan melalui pengucapannya, kecuali orang yang bisu, yang tak boleh nak melafazkan kalimah itu, diizinkan gugur pengucapan. Jika ia sihat, waras, tak ada penyakit kelu lidah daripada melafazkan ucapan, kena ucap kalimah syahadah. Adakah semestinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak. Kita dah bahas sekurang-kurangnya Allah wujud, Muhammad Rasulullah. Ini telah pun kita bahas panjang lebar dah beberapa siri sebelum ni. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, perlu dibuktikan melalui ketaatan. Apa yang Allah perintah? Solat, buat. Apa lagi yang Allah perintahkan? Untuk berpuasa bulan Ramadan, lakukan. Apa lagi yang Allah perintahkan? Zakat bagi yang berkeupayaan harta benda, sila laksanakan, keluarkan. Dan menunaikan haji bagi orang yang berkeupayaan, berkemampuan. Oleh itu tuan-tuan dan hati Allah, kata pengarang, digugurkan yang pertama bukan nak menidakkan yang pertama, tapi dah pun dijelas, dihuraikan, ia terangkum dalam bit sebelum ini untuk menjelaskan tentang rukun Islam berkenaan. Yang penting kepada kita umat Islam mengakui kelima-lima itu wajib ditunaikan sebagai bukti benarlah ia mengaku sebagai seorang Islam
yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh pengarang pendahuluan haji atas solat pada bait di atas, pada nak kata apa ya, rangkaian bait yang di atas itu adalah kerana darurah nazam. Kalau orang yang belajar ilmu arud, macam mana saya nak buat satu perumpamaan mudah. Orang yang mahir dalam bidang ilmu pantun, dia ada dikatakan bayangan maksud, ada rima yang ada bayangan maksud, dan ada maksud kepada pantun. Ada pantun 2 rangkap, ada pantun 4 rangkap, ada pantun 6 rangkap, ada pantun 8 rangkap. Itu yang saya belajar. 10 rangkap saya tak belajar. Tak tahu, ada 10 rangkap ke pantun? Sekadar siapa yang saya tahu 8 rangkap. Kan? 8 baris saja. Kan? Jadi kalau orang Melayu terkenal dengan pantunnya, orang Arab terkenal dengan syairnya. Maka bait syair atau nazam itu ada kaedah ilmunya. Kalau pantun di belakang berakhir dengan huruf N, maka kena dipatuhi huruf N itu untuk menunjukkan rimanya sama. Begitulah kaedah nak membina nazam atau syair yang ada, kena dipatuh ilmu arudnya. Ya. Kebetulan tak mahir sangat bidang ilmu arud, tapi pernah belajar bidang ilmu itu, sekurang-kurangnya tahulah secara formulanya, kena tahu bagaimana kaedah nak membina rangkaian bait nazam itu. Jadi kalau orang yang mahir dalam bidang tersebut, sudah pasti dia tidak akan ada cacat celanya dari sudut susunan bait dan kata-kata kalimah yang disusun untuk menunjukkan fasihnya, cantiknya bait-bait syair yang disusun berkenaan. Bukanlah maksud apabila mendahulukan haji maknanya tiang agama berubah. Tak, bukan itu yang dimaksudkan. Ia mendahulukan perkataan kalimah al-hajj kerana nak mencantikkan dari sudut susunan nazam ataupun syair berkenaan. Ya. Pendahuluan haji atas solat pada bait di atas adalah kerana darurat nazam, bukan kerana dia lebih utama. Kerana para ulama sudah menetapkan bahawa solat adalah yang lebih utama dari haji, di mana sebahagian mereka ada mengkafirkan orang yang meninggalkannya lantaran malas sesudah dia diperintahkan oleh imam. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menegaskan tentang soal solat, tidak boleh dipersoal. As-salah imanuddin. Dalam hadis yang lain, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Man aqama as-salah aqama ad-din. Man taraka as-salah hanama ad-din, atau kama qala. Antara sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan solat itu utama, penting, dan baginda menegaskan solat itu tiang agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan untuk membezakan Islam ataupun kafir, solat. Kalau dia dirikan solat, Islamlah dia. Dia meninggalkan solat dalam keadaan yang memang sengaja untuk membiarkan solat dan tak mau mengerjakan solat, dibimbangi dalam kategori menjadi terkeluar dari agama Islam. Sesiapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Nak menunjukkan solat disepakati sebagai tiang agama yang tak boleh dipersoalkan. Cuma sekali lagi nak tegaskan, mendahulukan haji dalam bait syair ini bukan nak menunjukkan ibadat haji utama. Cuma sekadar untuk mencantikkan susunan bait nazam yang disusun oleh pengarang. Bahkan puasa juga lebih utama dari haji berdasarkan qaul yang mu'tamad.
Kalau seperti yang dalam hadis yang saya bacakan tadi, yang ketika pertemuan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam, haji itu yang kelima, wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima itulah bau susunan haji. Orang yang wajib menunaikan haji ini bagi siapa? Orang yang berkeupayaan, berkemampuan di sisi Allah yang dan dibahaskan berkemampuan itu dari sudut harta, wang ringgitnya. Berkemampuan itu juga dari sudut keselamatan, nyawanya, harta bendanya, perjalanannya, dan dalam masa yang sama istita'ah itu juga ialah dari sudut nafkah keluarga yang ditinggalkan, mencukupi ke tidak. Kalau dia bawa semua harta bendanya untuk menunaikan haji, untuk keluarga yang ditinggalkan tak ada apa-apa, tak wajib lagi untuknya menunaikan haji. Sekiranya dia bawa dah sebagian harta bendanya untuk menunaikan haji, manakala keluarga yang ditinggalkan, nafkah untuk mereka mencukupi sepanjang dalam tempoh masa peninggalannya dalam musim haji itu, barulah dikategorikan wajib ke atas mereka yang dikatakan istita'ah, berkeupayaan, berkemampuan tersebut. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut lughat ataupun menurut bahasa, haji itu bererti mutlaqul qasdi, semata-mata memaksudkan, sedangkan menurut syarak adalah bermaksud menuju Kaabah untuk menjalankan nusyuk ataupun ibadah yang meliputi wukuf di Arafah. Itu tuan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang menjelaskan terlebih dahulu dalam susunan bait syair nazamnya ini tentang ibadat haji berkenaan. Itu tuan ya Allah Subhanahu wa taala, dari sudut bahasa, haji itu sesuatu perkara yang telah pun jelas maksud menunaikannya, berniat nak menunaikan haji, masanya dah ada. Ditetapkan masa musim haji bermula Syawal, berakhir hari yang pada bulan Zulhijjah, sehinggalah pada hari tasyrik berkenaan. Selesai rukun-rukun yang ada, selesailah ibadat haji itu. Haji yang sama ada nak melakukannya dengan haji tamattu', ifrad, qiran, yang dalam tiga cara yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, terpulang kepada keupayaan masing-masing dan keselesaan untuk seseorang yang nak menunaikan haji berkenaan. Saya tanya rakan-rakan yang pergi haji baru-baru ini, dia kata Masya Allah, terlalu selesa, tiada berhimpit-himpit, dalam keadaan yang terlalu selesa. Sama ada ketika berada di Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Mina, ketika melontar, Masya Allah terlalu selesa. Bahagian masing-masing lah yang Allah telah pun tetapkan. Untuk tahun depan, dengar ura-ura kata barangkali akan menjadi jumlah seumpama sebelum COVID-19 melanda. Maknanya keupayaan nak menunaikan haji ke sana orang lebih ramai lagi, dan suasananya berasak-asak, berhimpit-himpit, itu mungkin antara cabaran yang memerlukan kesabaran bagi orang yang menunaikan haji di Baitullahil Haram tersebut. Itu tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bila difardukan haji itu, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sebelum hijrah, sedangkan turun ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesudah hijrah hanyalah untuk ta'kid, sebagai satu penguatan untuk menegaskan tentang pelaksanaan haji untuk disyariatkan bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ini turun selepas hijrah. Maknanya selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun ibadat haji itu telah pun disyariatkan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam,
tuan, pada saat itu tiada media. Allah Subhanahu wa taala hanya mengarahkan Nabi Ibrahim seru manusia untuk menunaikan haji. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah nak menyeru? Allah berikan kebebasan kepada Nabi Ibrahim bagaimana nak menyebut, nak memanggil, nak menyeru. Dan Allah menegaskan kepada Nabi Ibrahim, engkau seru, aku akan sampaikan. Manusia yang berada di muka bumi, Allah yang beriman akan dengar seruan Nabi Ibrahim itu sampai untuk mereka berduyun-duyun menuju ke Baitullahil Haram, ataupun yang kalimah awalnya disebut sebagai, sebelum disebut sebagai Makkah, bumi itu dikenali sebagai Bakkah, bumi yang berkat. Jadi kalau kita dengar nanti saya nak pergi ke Bakkah lah, jangan kita ketawakan, sama maksudnya. Sama ada nak sebutkan dengan kalimah yang asalnya Bakkah Al-Mukarramah atau Makkah Al-Mukarramah, boleh digunakan kerana kalimah itu juga, perkataan Bakkah juga ada disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh itu ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, haji disyariatkan awalnya pada zaman Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Sebab tu Allah perintahkan Nabi Ibrahim bina kembali Kaabah yang telah pun runtuh itu, dibina semula. Ya, awalnya struktur Kaabah yang ringkas dibina oleh siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Insan pertama yang meletakkan Hajar Aswad di ruangnya itu siapakah? Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, apabila bumi ini dilanda dengan taufan yang besar, maka struktur bangunan Kaabah yang dibina oleh Nabi Adam alaihissalam ditakdirkan runtuh. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bina kembali dan meletakkan semula struktur Kaabah yang ada itu. Zaman beralih, zaman bertukar, sehingga dikatakan banjir besar berlaku di kota Mekah di zaman ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika usia baginda sekitar 20-an. Ada kaul pendapat yang menyatakan ketika baginda berusia 25 tahun, banjir besar yang berlaku di Mekah itu sehingga menyebabkan runtuh struktur Kaabah sekali lagi. Maka Datuk bapa saudara Nabi SAW Abu Talib sebagai pemimpin kota Mekah pada waktu itu mengarahkan supaya dibina struktur Kaabah yang ada. Dan setelah struktur Kaabah dibina 4 persegi itu dan ditinggalkan ruang hijir Ismail yang dalam bentuk U itu, maka tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu perbalahan di kalangan masyarakat pada waktu itu, di kalangan etnik Arab. Siapakah orang yang paling layak nak angkat Hajar Aswad untuk diletakkan di ruang asalnya, sehingga hampir-hampir menjadikan pertumpahan darah berlaku. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam mencadangkan cara nak menyelesaikan isu perselisihan untuk memilih siapa orang yang layak untuk mengangkat Hajar Aswad itu. Baginda menyarankan untuk diangkat secara bersama-sama semua etnik bangsa Arab, suku Arab yang ada. Baginda pun bentangkan serban baginda. Baginda pun meletakkan Hajar Aswad di atas tu. Masing-masing di kalangan ketua kaum memegang setiap bucu kain serban yang ada, angkat bersama-sama. Dan baginda lah yang meletakkan semula Hajar Aswad di ruang yang telah pun diletakkan, di bucu yang diletakkan itu. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara tanda-tanda kebijaksanaan yang dimiliki oleh baginda yang Allah anugerahkan sebelum dipilih diangkat menjadi Rasul akhir zaman. Ketokohan sebagai pemimpin menyelesaikan isu telah pun terselah. Kewibawaannya, karismanya memang disegani di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Dan sejarah membuktikan sebelum tu lagi tuan-tuan, apa yang terjadi ketika
struktur Kaabah yang pada waktu tu belum runtuh, apakah yang terjadi? Sebelum itu lagi ditakdirkan Zamzam, telaga Zamzam dikatakan puluhan tahun, ratusan tahun tertutup, mata air Zamzam itu tak mengeluarkan, mata airnya tak berfungsi, tak mengeluarkan air di telaga Zamzam. Siapakah insan yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan untuk mengorek kawasan telaga Zamzam yang telah tertutup mata airnya itu? Insan yang diberikan mimpi untuk menggali semula telaga Zamzam adalah Datuk Baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bermimpi, dalam mimpinya diminta untuk menggali telaga yang tertutup itu. Lantas apabila digali permukaannya sedikit demi sedikit digali, tanpa diduga, tanpa disangka-sangka, saat dan ketika itu ditakdirkan terpancut keluarlah kembali air mata air Zamzam yang dah lama puluhan tahun, atau ada pandangan dikatakan ratusan tahun tertutup telaga itu. Dan peristiwa itu dikatakan oleh para sejarawan berlaku lebih kurang 50 hari sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan, diputerakan pada tahun gajah itu. Tuan, itulah yang dikaitkan juga di kalangan para ulama, tanda-tanda keberkatan Rasulullah sebelum kelahirannya. Allah memberikan semula bumi Mekah itu sumber air daripada air telaga Zamzam yang puluhan tahun tidak memiliki air, kering, kontang. Dan apabila sebelum kelahiran baginda air Zamzam diterbitkan semula sehinggalah sekarang, dan dalam jaminan Allah air itu takkan kering-kering, air Zamzam itu sehinggalah kiamat nanti. Itu tuan, berbalik semula kepada isu perbincangan kita. Adakah syariat ibadat haji itu ketika difardukan waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah atau berada di Madinah? Maka di kalangan para ulama dalam membahaskan ayat ini menunjukkan bahawa ayat ini menjadi kewajipan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji ialah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Haji wajib ketika berada di Mekah. Solat diwajibkan ketika berada di Mekah. Puasa diwajibkan ketika berada di Madinah. Zakat, haji diwajibkan ketika berada di Madinah. Dan secara khususnya haji itu menjadi syariat apabila tahun yang ke-9, tahun yang ke-8 masuk tahun yang ke-9, baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah Al-Mukarramah itu, maka pensyariatan haji pun terjadi dan berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pensyariatan itu akan kekal wajib bagi yang berkeupayaan sehinggalah kiamat nanti. Azan, silakan.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على innaka la tukhliful mi'ad. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya penyataan yang ada dalam kitab ini, ada pula yang mengatakan sesudah hijrah, maknanya wajib haji itu berlaku sesudah hijrah. Dan berdasarkan pendapat ini timbul pula perbezaan mengenai tahunnya. Satu pendapat mengatakan haji diwajibkan tahun yang kelima. Pendapat lain mengatakan tahun yang keenam. Dan ada yang disahihkan oleh oleh mazhab Syafi'iyah. Yang lain mengatakan wajib pada tahun yang ketujuh. Ada yang lain mengatakan tahun yang ke-8. Dan lainnya lagi mengatakan tahun yang ke-9. Yang terakhir inilah disahihkan oleh Ibnu Kamal. Bukan saya ya yang mengarang dan memberikan pendapat, walaupun nama tu disebut. Ya, tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang masyhur yang kuat tahun ke-9 ketika baginda sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, walaupun tak dinafikan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat nak menunaikan umrah untuk ke Mekah, namun dihalang oleh Abu Sufyan yang menguasai kota Mekah pada waktu itu. Dan ketika perundingan terjadi antara wakil Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diantar oleh Rasulullah adalah menantu baginda Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kenapa Sayyidina Utsman yang dihantar?
kerana keluarga Sayyidina Osman pada waktu itu masih ramai yang berada di kota Mekah. Diharapkan hubungan kekeluargaan, walaupun berbeza akidah, berbeza agama, hubungan kekeluargaan menyebabkan ada harapan untuk rundingan dan tidak terjadi ditangkap, ditawan dan dibunuh. Itu antara strategi yang disusun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping keupayaan Sayyidina Osman sendirilah antara tokoh yang disegani pada waktu itu oleh masyarakat Arab Mekah sendiri. Kekayaannya, ketokohannya adalah antara orang yang disegani. Apa yang terjadi apabila Sayyidina Osman yang mewakili Rasulullah untuk berunding, berita yang sampai kepada Rasulullah dan para sahabat, Sayyidina Osman telah ditawan dan dibunuh. Itu berita yang dihebah-hebahkan. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam mengimpunkan para sahabat di satu kawasan yang menyatakan untuk kesediaan Rasulullah dan para sahabat untuk menuntut bela kematian Sayyidina Osman yang dikatakan Sayyidina Osman telah ditawan dan dibunuh oleh pembesar-pembesar musyrikin Mekah pada waktu itu. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kata-kata untuk memberi semangat kepada para sahabat. Adakah para sahabat bersedia untuk merempuh masuk ke Mekah bagi menuntut bela kematian Sayyidina Osman, walaupun mereka tanpa membawa pedang, tanpa membawa senjata untuk peperangan, datang ke Mekah nak menunaikan umrah, nak melaksanakan ibadah. Kalau ada senjata pun, senjata yang berada di orang kata sekadar, bahasa mudahnya pisau lah, bukan pedang, bukan tombak, bukannya anak panah, tapi sekadar pisau untuk yang berada di pinggang mereka. Apabila berita yang disampaikan pula kepada penduduk Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersedia untuk menuntut bela kematian Sayyidina Osman, dan peristiwa itu berlaku di satu kawasan yang bernama Bi'ru Ar-Ridwan, di kawasan lembah Wadi Ar-Ridwan. Berita ini mula sampai kepada penduduk Mekah dengan menyatakan, hebat orang Madinah ini, dalam keadaan tak bersenjata mereka berani nak rempuh masuk ke Mekah. Jadi ini sesuatu yang sangat berbahaya kepada penduduk di Mekah. Lantas Abu Sufyan pun menghantar Amr bin As dan Al-Walid ibn Walid untuk membawa rundingan semula kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Walid ibn Walid dengan Amr bin As bertanyakan kepada masyarakat sahabat yang ada pada waktu itu, di mana Muhammad. Lantas ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berehat di bawah pokok korma yang ada tanpa dikawal. Ini suasana yang mengejutkan. Amr bin As dan Al-Walid ibn Walid berbeza. Kalau pemimpin besar, sudah pastilah ada pengawalnya, ada kemah yang khusus untuknya. Berbeza dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya sesuatu yang tak diduga oleh pembesar-pembesar musyrikin. Penghantaran Al-Walid ibn Walid dan Amr bin As bukannya sebagai satu berita gembira untuk mereka. Sebaliknya Allah mentakdirkan peristiwa yang dilihat, kehebatan pribadi baginda ini, menyebabkan dua tokoh ini telah pun menerima hidayah dan menerima Islam. Satu tamparan hebat kepada orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu. Tuan-tuan, mereka terima hidayah kerana apa? Lihat ketokohan dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dikatakan dengan pengukuhan hujah yang kuat, Islam tersebar luas bukan semata-mata kerana mata pedang, tapi kerana ketokohan dan adab kemuliaan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peristiwa yang dikatakan perjanjian Hudaibiyah selepas itu. Semua syarat-syarat yang diminta oleh Abu Sufyan dan pembesar-pembesar musyrikin, Rasulullah terima. Sehingga menimbulkan rasa kegusaran Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar menyatakan,
benarkah engkau Rasul utusan Allah? Penyataan membimbangi keputusan Rasulullah itu merugikan Islam dan umat. Lantas ditempelak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa kamu wahai Umar untuk bertanyakan dengan pernyataan seumpama itu? Itu tuan, apa yang Allah wahyukan kepada baginda melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah itulah tahun yang ke-9 akhirnya berjaya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Mekah tanpa pertumpahan darah. Sehingga ayat Al-Quran yang Allah turunkan, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila kemenangan berlaku. Lihat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk menerima Islam. Itu tuan, ringkaskan cerita, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, antara insan yang paling dirindui oleh baginda untuk baginda temu siapa? Ibu susuan baginda, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari perkampungan Bani Sa'ad, mencari ibu susuan baginda. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui ibu susuan itu, didakap di peluknya dan diletakkan kepala di atas payudara, di dada ibunya, ibu susuannya, dan baginda menyatakan, dari susu inilah mengalir di dalam jasadku wanita yang paling mulia di sisi Allah, yang telah Allah angkat untuk dimuliakan. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sayang dan kasihnya baginda terhadap seorang wanita walaupun sekadar bergelar ibu susuan. Ini kadang-kadang anak-anak sendiri nak letak kepala kat dada mak, dekat nak memeluk mak pun macam satu benda yang menggelikan. Yang sepatutnya si anak kena letak penghormatan kepada ibu, peluk ibu, cium ibu, untuk angkat kedudukan memuliakan ibu. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, saya tak dapat nak lihat Allah, tapi boleh tak gambarkan kepada saya macam mana saya nak tahu Allah senyum dan redha terhadap apa yang dibuat oleh orang yang beriman? Apakah antara kisah yang dikisahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan Allah restu, Allah redha terhadap seseorang itu? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang menggembirakan ibu dan ayahnya, menyukakan, menceriakan saat menceriakan ibu, menghormati ibu, memuliakan ibu dan ayah, saat itu Allah tersenyum. Nak menggambarkan sesiapa yang menghormati ibu dan bapanya, Allah tersenyum melihat kelakuan amalan orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Maksud sebalik, sesiapa yang menyakiti, memilukan, mengguriskan hati ibu dan bapanya, maknanya mendatangkan petanda kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Justru mudah-mudahan kita semua termasuk insan-insan yang termasuk Allah sentiasa senyum kepada kita apabila kita menceriakan, menggembirakan kedua orang tua kita, khususnya ibu seorang insan yang bergelar ibu. Oleh itu ya tuan, ibu yang terhebat ibu kandung, diikuti ibu susuan, diikuti ibu tiri, diikuti ibu mertua. Maka jangan anggap selain ibu kandung tidak meletakkan, tidak menduduki tempat yang mulia di sisi Allah. Tidak. Selain pada ibu kandung, ibu susuan, ibu tiri, ibu mertua, ibu angkat termasuk dalam kategori wajib dihormati. Wallahu a'lam ma a'lam. Wallahu khairum mimma la a'lam.
Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya mohon ampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan, dan saya rakamkan ucapan terima kasih kitab sahabat kita tadi. Saya pun tadi tertukar kitab, saya bawa kitab lain, ya, nak pusing balik confirm tak boleh sampai, ya. Jadi itulah menunjukkan dah tua dah, ya, sampai kitab pun tersilap, atau mati pun dah dekat kot. Wallahu a'lam. Allahu a'lam ma'a'lam wallahu khair mimma la'a'lam. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.